Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Bekas pesakit COVID-19 berisiko lebih tinggi mengalami masalah pembekuan darah yang serius sehingga 6 bulan selepas dijangkiti. Demikian menurut kajian terbaru yang diterbitkan dalam Jurnal Perubatan BMJ. Kajian tersebut membandingkan data lebih 1 juta orang di Sweden yang dijangkiti COVID-19 antara Februari 2020 hingga Mei 2021 dengan lebih 4 juta orang yang diuji negatif. Kajian itu turut mendapati pesakit COVID-19 berisiko tinggi mengalami pembekuan darah pada urat dalam, lazimnya di bahagian kaki sehingga 3 bulan selepas dijangkiti. Risiko tersebut menekankan pentingnya pengambilan vaksin bagi mengelak kesan sampingan yang teruk. Pembunuhan beramai-ramai penduduk awam Ukraine di Bandar Bucha merupakan jenayah perang. Ini ditegaskan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden ketika berucap dalam majlis bersama Kesatuan Buruh. Beliau menggambarkan keadaan ngeri dan tidak berperi kemanusiaan di lokasi kejadian. Orang awam dibunuh dengan kejam. Mayat dibuang dalam kubur-kubur besar. Ada juga yang dibiarkan di jalan raya dengan sesetengahnya mempunyai kesan tembakan di kepala. Jabatan Kehakiman Amerika sedang membantu mengenal pasti serta mengumpul bukti bagi membolehkan pihak yang melakukan kekejaman di Ukraine diheret ke muka pengadilan. Sementara itu, Rusia didakwa menyekat akses kemanusiaan ke Mariupol kerana mahu menyembunyikan bukti pembunuhan ribuan orang di bandar terkepung itu. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Moskow khawatir dunia akan melihat tragedi di Mariupol. Bagaimanapun, beliau yakin Rusia tidak akan berjaya menyembunyikan semua bukti. Mustahil untuk berbuat demikian kerana melibatkan ribuan mayat dan mangsa yang cedera. Itali akan meneruti keputusan Kesatuan Eropah EU untuk mengenakan sekatan tambahan terhadap Rusia. Ini termasuk kemungkinan menggantung import gas dari negara itu. Perdana Menteri Itali Mario Draghi berkata, bagaimanapun perkara tersebut belum dibincangkan buat masa ini. Itali amat bergantung kepada sumber gas dari Rusia. 40% daripada 95% gas yang diimport negara itu adalah dari Moskow. Harga minyak mentah di pasaran hadapan dunia merosot lebih 5%. Ia susulan keputusan bank-bank pusat mengubah dasar monetari serta pengumuman Agensi Tenaga Antarabangsa IEA untuk mengeluarkan stok minyak mentah kecemasan. Kontrak penanda aras antarabangsa minyak mentah Brent bagi penghantaran bulan Julai susut 5.2% kepada $101.07 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran bulan Mei jatuh 5.6% kepada $96.23 setong. Terdahulu, negara anggota IEA memutuskan untuk mengeluarkan 120 juta tong minyak lagi daripada rizab kecemasan dalam usaha menstabilkan harga minyak mentah yang melonjak susulan pencerobohan Rusia di Ukraine. Jumlah itu termasuk 60 juta tong yang dikeluarkan Amerika Syarikat daripada rizab petroleum strategik. Ini dinyatakan pengarah eksekutif IEA Fatih Birol menerusi Twitter. Minggu lalu, Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan pelepasan stok minyak negara ke dalam pasaran sebanyak 1 juta tong setiap hari selama 6 bulan, iaitu kira-kira 180 juta tong secara keseluruhan. Bola sepak Liga Juara Eropah, Karim Benzema menjaringkan hat-trick ketika membantu Real Madrid menumpaskan Chelsea 3-1 dalam aksi suku akhir pertama di Stamford Bridge. Bintang Perancis itu meledak 2 gol hasil tandukan pada minit ke-21 dan 24 sebelum melengkapkan kemenangan pasukan pelawat pada minit ke-46. Gol tunggal tuan rumah pula diperoleh menerusi Kai Havertz pada minit ke-40. Satu lagi perlawanan menyaksikan Villarreal mengejutkan Bayern Munich 1-0. Beralih ke Liga Perdana Inggeris, Everton menghampiri zon penyingkiran selepas dikecewakan pasukan bawahan Burnley 2-3 di Turf Moor. Pasukan kendalian Frank Lampard kini hanya satu mata dibezakan dengan Burnley yang berada di zon penyingkiran. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.